Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najihah binti Zakufli, nombor matrik 054524. Jadi pada hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan mengulas tentang satu kes, iaitu KPS melawan AMZ 2018 volume 4 Syariah Law Report page 41. Jadi dalam kes ini, pihak yang terlibat adalah KPS sebagai seorang pendakwa syar'i ataupun plaintiff dalam kes ini, manakala AMZ merupakan tertuduh dan bertindak sebagai defendant dalam kes ini. Kes ini dihakimi oleh Muhammad Fauzi Mokhtar sebagai hakim bagi Mahkamah Tinggi Syariah. Kes ini bermula apabila tertuduh AMZ telah ditangkap bersama seorang wanita ketika melakukan persetubuhan luar nikah pada 31 Januari 2009, lebih kurang pada pukul 6 suku petang. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pegawai penguatkuasa agama dan dengan kerjasama pegawai polis melakukan serbuan di Hotel Flamingo, Gombak, Selangor kerana dikatakan menyediakan khidmat urutan dan seks di tingkat 2. Jadi pada ketika itu, seorang saksi bernama PPA Ahmad Tarmuzi telah menolak dan membuka pintu bilik nombor 6 di tingkat 2. Saksi telah mendapati terdapat tertuduh bersama dengan seorang wanita di atas katil dan tidak berpakaian. Kedudukan tertuduh adalah dalam keadaan berbaring dan wanita itu duduk di atas antara pusat hingga paha tertuduh. Dan perbuatan ini telah dikatakan merupakan tindakan permulaan kepada persetubuhan luar nikah. Seksyen dan hukuman yang terlibat dalam kes ini ialah Seksyen 26 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Dan denda yang dikenakan kepada tertuduh jika disabitkan kesalahan, tertuduh akan dikenakan denda sebanyak RM5,000 atau jika gagal membayar denda akan dikenakan 4 bulan penjara dan 6 kali sebatan. Dan tertuduh telah mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Manakala untuk tertuduh wanita, iaitu Norma binti MB, telah mengaku bersalah dan tertuduh dikenakan denda sebanyak RM4,500 ataupun jika gagal membayar denda akan dikenakan 2 bulan penjara dan tertuduh telah dipenjara selama 15 hari. Bidang kuasa bagi mahkamah untuk mendengar kes ini adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Kes ini juga dirujuk melalui perundangan Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Seksyen 61, Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 Seksyen 26, Enactment Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 67, Seksyen 96 dan Seksyen 125, Enactment Keterangan Mahkamah Syariah 2003 Seksyen 73, Seksyen 74, Seksyen 77 dan Seksyen 78. Nama saya Nabila Syahirah binti Muhammad, nombor matrik 054767. Jadi saya akan sambung bahagian kes-kes terdahulu yang dirujuk. Terdapat 9 kes terdahulu yang dirujuk, antaranya adalah yang pertama, kes Cik Omar Muhammad Akhir lawan PP pada tahun 1999, Jilid 2, Current Law Journal, muka surat 780. Yang kedua, Lee Ah Seng dan Anor lawan PP pada tahun 2007, Jilid 6, Millennium Law Journal, muka surat 1, dan 2007, Jilid 5, Current Law Journal, muka surat 1. Dan kes yang ketiga adalah pendakwa syar'i wilayah persekutuan lawan Muhammad Norizam bin Sulaiman dan Nadia binti Safi'i. Elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Elemen pertama adalah pada 31 Januari 2009 jam lebih kurang 6.15 petang di dalam bilik bernombor 6 Hotel Flamingo, daerah Gombak, daerah Shah Alam, dalam negeri Selangor, Darul Ihsan. Pihak mahkamah berpuas hati kerana pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan dengan sewajarnya berkaitan tarikh dan tempat kecuali berkaitan masa.
Elemen kedua melakukan perbuatan iaitu sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Ketika operasi dijalankan, tertuduh dan pasangannya berada dalam keadaan tidak berpakaian. Dan elemen yang ketiga, dengan seorang perempuan bernama Norma binti MB, sedangkan dia bukanlah isteri yang sah. Terdapat 5 elemen pentadbiran undang-undang Islam di dalam kes ini. Yang pertama, Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 Seksyen 26 dituduh melakukan perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Yang kedua, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 74. Pendakwa syar'i perlu membuktikan dakwaannya setelah membuat pendakwaan. Yang ketiga, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor Seksyen 73 dan 78. Beban pembuktian fakta yang diketahui secara khusus. Yang keempat, Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 67, 96 dan 125. Mengandungi tempat biasa perbicaraan, tata cara dalam perbicaraan dan hukuman sebat. Dan yang kelima, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Seksyen 61, iaitu bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Nama saya Nur Ifah Nadirah binti Muradi, nama metrik 054480. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan membentangkan apakah hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh secara ringkasnya. Jadi yang pertama adalah hujah pendakwa. Tertuduh berada di dalam keadaan berbaring dan pasangannya berada di atasnya dan duduk di antara peha dan pusat. Maka pihak tertuduh telah mengemukakan hujahnya bahawa tiada satu pun keterangan yang menunjukkan perlakuan tertuduh bersedia untuk melakukan sebagaimana dakwaan. Tertuduh juga menghujahkan bahawa terdapat perbezaan antara keterangan saksi mengenai gambaran kedudukan tertuduh dan pesalah wanita. Yang kedua adalah hujah pendakwa. SP2 bertanya tentang hubungan antara tertuduh dengan pesalah wanita dan mereka menjawab bahawa mereka tidak mempunyai hubungan mahram atau suami isteri. SP2 juga melihat kepada kad pengenalan tertuduh yang mana tertera nama lelaki Ahmad AMZ dan perempuan NE. SP3 mengatakan bahawa dia mengingati nama perempuan yang ditahannya iaitu Norma binti MB. Maka hujah pihak tertuduh adalah pendakwaan telah gagal membuktikan bahawa tertuduh bersama dengan seorang perempuan bernama NE sedangkan dia bukan isteri yang sah berdasarkan alasan tiada sebarang keterangan saksi yang mengesahkan kewujudan seorang perempuan yang bernama Norma binti MB sebagaimana yang didakwa. Seterusnya adalah alasan penghakiman. Yang pertama, mahkamah telah berpuas hati kerana elemen melakukan perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah telah dipenuhi berdasarkan alasan bahawa sewaktu pintu dibuka, tertuduh dan pasangannya berkeadaan tidak berpakaian. Bahkan, tertuduh berada di dalam keadaan berbaring dan pasangannya berada di atasnya dan duduk di antara peha dan pusat. Mahkamah tidak bersetuju dengan anggapan terhadap perbezaan antara keterangan saksi mengenai gambaran kedudukan tertuduh dan tidak menganggap keterangan ketiga-tiga saksi pendakwaan memberikan keterangan yang bercanggah. Ini adalah berdasarkan kedudukan saksi-saksi tersebut yang tidak seiringan semasa pintu bilik tersebut dibuka menyebabkan berlakunya perbezaan penglihatan. Yang kedua adalah dakwaan tertuduh mengenai pendakwaan telah gagal membuktikan bahawa tertuduh bersama dengan seorang perempuan yang bernama NE adalah tidak tepat dan tidak boleh diterima. Selain keterangan tersebut, elemen ini juga dibuktikan dengan dokumen yang diperiksa oleh SP2 adalah kad pengenalan tertuduh dan pesalah wanita. Berdasarkan keterangan di atas juga, fakta bahawa kedua-dua tertuduh bukanlah pasangan suami isteri yang sah semasa tangkapan telah dibuktikan sewajarnya oleh pendakwaan melalui SP2. Akhir sekali, hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah ke atas pesalah AMZ dan ke atas tertuduh wanita iaitu Norma binti MB adalah seperti berikut. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.